Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, anda bertemu saya lagi, Fida. Okey, so apa khabar semua? Sebabnya PKP dilanjutkan tu tak kecuali di negeri Sarawak. So apa so apa dah jadi dengan kita semasa panjang PKP ni? Tapi kalau PKP pun saya tetap bekerja juga macam biasa. Okey, so if you kalau macam orang yang you rasa macam mungkin PKP ni boleh affected kan, macam terpaksa stay kat rumah, kan tak boleh nak keluar apa semua. So mungkin you nak cari sesuatu untuk memenuhi masa yang terluang tu kan. Make sure you cari benda tu yang bukan je nak memenuhi masa, tapi at least boleh dapat sedikit duit lah kan. Sebab pergilah you buat sesuatu tapi tak dapat apa-apa hasil. Hai Kak Leha, selamat petang. Okay, so petang ni sebenarnya saya nak share pasal semalam saya ada share business opportunity lah dengan seorang student 18 tahun baru ambil SPM. Saya tanyalah dia, okay, soalan pertama saya tanya dia, kenapa you nak buat business? Okay, apa yang you expect daripada business? Sebab you ni kan baru 18 tahun, so macam budak-budak remaja kan, mesti banyak lagi benda lain yang dia nak buat, yang macam nak cuba sesuatu yang lain kan. So saya tanya dia, kenapa you nak bisnes ni, apa yang you nak sebenarnya? So jawapan dia tu memang sangat mengejutkan saya. Saya macam alamak, saya sampai saya rasa macam aku tak nak teruskan dah nak share dengan dia ni. Sebab dia punya jawapan tu, dia cakap saya sebenarnya nak extra income, nak ada duit. Dia cakap sebabnya saya nak apa namanya ni, saya nak kalau kena sambung belajar nanti, kalau saya nak sambung belajar nanti, kalau saya dapat offer IPTA, okey lah. Tapi kalau tak dapat IPTA, saya terpaksa sambung dekat swasta kan. Tahu-tahulah swasta ni mahal, macam tu cakap. So saya macam, oh my god, kenapa kau berfikir macam tu? Kan mak bapak kau mana? Macam tu lah. So saya macam sangat kagum lah dengan budak-budak yang macam ni. In fact sekarang ni pun memang ramai budak-budak lah kan, sebab saya ni kakak budak. So budak-budak ni diorang dah nampak dah kan, diorang macam ada planning kan, macam diorang dah somehow diorang dah nampak dah macam kehidupan sekarang ni kehidupan tu memang tak mudah. Okay, memang dari dulu lagi pun kehidupan tak mudah, tapi macam saya lah, okay, pengalaman saya sendiri, saya memang tak ada pernah terfikir pun benda macam tu masa zaman saya remaja dulu. Sebab saya masa saya habis SPM, saya tak nak buat apa-apa. Saya cakap dengan mak saya nak duduk rumah, saya nak rehat je. Macam tu. Sedangkan ramai je kawan-kawan saya yang lain yang macam buat part time kan, macam ada orang yang sementara tunggu SPM ke, tunggu nak dapat offer belajar balik ke, pergi buat part time kan, untuk cari pengalaman. So it's the same thing sebenarnya. Okay, bila ada budak-budak, bila ada remaja-remaja macam ni, dia orang nak join business, sama je sebenarnya dengan buat part time tu, betul tak? Okay, tapi itulah bila saya fikir balik, sebab orang kata kau ni kan student kan, betul tak? Kau ni student, kau nak buat business buat apa? Belajar je lah kan, kerja kau tu belajar. Nanti bisnes ke mana, belajar ke mana kan. Tapi bila fikir-fikir balik, saya dulu masa saya student dulu, walaupun orang kata bidang saya ni bidang yang macam paling sibuk lah, okay, zaman student tu macam tak ada life lah konon, macam ada apa orang kata memang sangat sibuk lah, tak ada live ke apa ke. Tapi bila saya fikir balik, ada je masa lapang sebenarnya, ada je masa terluang, ada je masa yang boleh buat benda-benda yang tak berfaedah ke. Bukanlah 24 jam tu nak mengadap buku je, bukanlah 24 jam tu nak belajar je kan. Ada je sebenarnya masa tu. Kenapa student tak boleh buat bisnes? Kenapa tak boleh kan? Sama je sebenarnya. Sebab bagi saya zaman student tu, satunya apa kelebihan kalau student buat bisnes ialah masa zaman student tu tak ada komitmen yang besar. Tak macam orang yang dah bekerja dan komitmennya kerja, lepas tu komitmen dengan family kan, nak jaga lelaki lagi, nak jaga anak lagi, nak jaga rumah tangga lagi, banyak komitmen tu, lebih banyak. So masa you student, komitmen tu tak sebesar tu. Maksudnya
belajar je kan, belajar je kerja. So kalau macam you ada masa nak bercinta, dia gitu. Okay, tak apalah, itu hak masing-masing kan. Okay, apa nama sudah tadi lah, kat mana dah, ngacau lah Umar ni. Okay, so so komitmen tu tak berapa besar lagi, kan. So masa tu just untuk belajar je. Jadi actually kita boleh susun masa tu kan, kita nak belajar bila, nak buat aktiviti lain bila. So kalau macam malam-malam boleh je keluar sampai tengok wayang ke contohnya. So nak cakapnya ada je masa tu untuk buat aktiviti bisnes. Kan sebenarnya saya, terus terang saya cakap lah, saya apa namanya ni, bila saya buat bisnes, sebenarnya dia lagi membantu saya untuk menguruskan masa. Untuk yelah, saya rasa macam saya punya masa tu, saya punya kehidupan tu lebih tersusun bila saya buat bisnes. Walaupun dia jadi makin sibuk, walaupun banyak benda yang kita nak kena buat, banyak aktiviti yang kita kena buat, tapi saya rasa saya punya masa tu lebih tersusun. Saya punya lagi banyak benda yang saya boleh buat lepas saya buat bisnes. Walaupun sibuk dengan kerja, walaupun sibuk dengan anak-anak, walaupun sibuk dengan suami, walaupun sibuk dengan kerja rumah tangga semua, tapi lebih banyak benda yang kita boleh capai, lebih banyak benda yang kita boleh buat. Itu yang saya perasan lah personally, bagi saya personally. Sebab bisnes ni dia bukan sesuatu, bila kita buat bisnes, dia bukan sesuatu yang macam tiba-tiba kita nak buat benda lain. Tak, dia sama je dengan kehidupan kita sekarang. Cuma kita add something dalam hidup kita, yang mana bila kita masukkan sesuatu yang lain, kita kena cari masa untuk dia. Kita yang kena cari masa untuk dia. Bukannya kita nak buat dia tu bila masa kita rasa senang, bila masa kita rasa lapang kan. Sebab bila kita mana? Boleh. Buka baju sini, Fah. Buka baju sini. Nak tengok. Tak nampak pun. Okay. So maksudnya bila kita masukkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, so kita kena identify mana masa yang kita nak masukkan benda ni. So kita tengoklah masa-masa kita yang macam kita tengok drama ke, kita Boleh buka sini, Fah. yang masa kita tengok drama ke, kita apa namanya ni, kita buat sesuatu yang tak mendatangkan manfaat untuk kita. So mungkin yang itu kita boleh outkan. Dan yang kedua, sebenarnya bila kita tahu kita makin sibuk, kita akan buat kerja, bila masa yang kita untuk buat kerja tu, sekejap, bising ada orang ni. Cepatlah. Okey, bila masa kita allocate untuk buat kerja tu, kita akan buat betul-betul. Kita akan fokus betul-betul masa tu. So kita tak ada dah istilah nak buang masa ke, nak buat benda-benda tak berfaedah ke, macam tu. Okey, itu yang pertama lah. Maksudnya bila you business sebagai seorang student, komitmen tu lebih rendah sikit, lebih sikit komitmen dia. Dan actually kan ramai orang-orang yang bekerja kan, yang bekerja tapi dia perlukan duit. Dia tak walaupun kita kata orang yang perlukan duit tu, dia mestilah akan buat dengan baik kan, akan buat bisnes dengan baik sebab dia nak duit tu. Tapi sebenarnya tak boleh. Dia macam tak boleh nak fokus untuk buat bisnes sebab dia terlalu fikirkan pasal dia punya keinginan untuk dapat duit tu. So sebab itulah yang kedua, mesti bila saya sangat suggest you all kalau nak start business, mulalah masa you rasa tak terdesak, masa you rasa macam hidup ni senang, bukanlah senang, maksudnya okey, bolehlah macam tak adalah keperluan sangat, macam tak adalah keperluan sangat pada duit. Mulakan masa you rasa macam tu. Macam okey, duit ada je, cuma untuk mungkin untuk simpanan ke kan, untuk masa depan ke, something macam tu. Okey, sebabnya bila macam you dah terlalu macam dah perlukan duit, dan
you masih asyik fikirkan pasal duit tak cukup tu, tak boleh nak fokus untuk bisnes bila masa terdesak. Okey, sebab sekarang ni nak tak nak kita terpaksa mengakui yang duit tu adalah dalam kehidupan kita sekarang lah. Sekarang ni kita memang kena mengaku. Okey, memang kehidupan kita ni perlukan duit. Okey, walaupun sekarang ni orang cakap orang suka simpan emas kan. Kena simpan emas sebab emas tu sesuatu yang tidak khalis ekonomi something macam tu. Tapi nak beli emas pun kena ada duit kan. Bukannya tiba-tiba je ada emas datang depan rumah, duduk depan rumah just because you nak emas. Tak, nak beli emas tu pun kena ada duit. So kalau macam you rasa macam saya tak perlulah nak buat bisnes, saya kehidupan saya dah bahagia dah. Dah cukup dah segala-galanya, dah cukup. Semua tu. So you fikirlah, okay, saya nak buat bisnes, saya nak kumpul duit untuk beli emas. So you buat bisnes, you dapat je hasil dari bisnes tu, beli dalam emas. Macam tu. Kan, okay. Tu yang kedua. Macam lain pula saya punya cerita. Macam student sebenarnya. Okay, tak apalah. Okay, saya nak cakap ni, student ni masa dia lebih luang, masa dia lebih banyak. Kan, dan kalau budak-budak yang remaja tu kira dah nak masuk dewasa kan. So macam dah start kena fikir dah pasal you punya kehidupan apabila dah masuk alam dewasa nanti. Okay, so yang kedua adalah student ni dia punya network tu lagi besar. Kan, punya network lagi besar sebab macam kalau you kat universiti, macam satu universiti tu macam kira you punya community, you punya kawan-kawan. So more or less you pun tahu pasal dia punya aktiviti, tahu pasal dia punya keadaan. So dia pun kenal you macam tu. So bila network tu lagi besar, lagi senang you nak besarkan you punya bisnes. Sebab in fact ramai student-student yang menjual di universiti kan. Macam contohnya saya punya kawan dulu dia buat nasi lemak. Okay, buat nasi lemak, lepas tu pergi ketuk bilik asrama kan. Asrama nak nasi lemak tak, ataupun buat gerai di depan asrama. So maksudnya macam dah ada dah kumpulan untuk membeli tu dah ada. Kumpulan untuk you offer that product tu dah ada. Sebab memang dalam satu komuniti macam tu. So lebih senang kan berbanding dengan kalau you dah keluar bekerja, dalam satu office tu pun dia makin sikit orang kan. Lepas tu dan orang-orang kat office tu pun dia punya kerja dia tak sama. Kan macam ada orang yang mungkin dia lebih sibuk berbanding orang lain. So macam tu lah. So lagi susah lah, okay, bila dia dah bekerja nanti. Okay. So itulah saya rasa kenapa student-student memang patut consider untuk buat bisnes sebagai satu cara yang kalau dulu buat part time kan, macam kerja di KFC ke McDonald ke apa-apa tu. So buat bisnes juga macam untuk memenuhi your part time tu. Okay. Dan saya rasa macam parents pun sepatutnya galakkan. Okay, kalau macam ada anak-anak you yang baru habis sekolah kan, ataupun masih belajar universiti, galakkan diorang untuk berbisnes. Sebab nak bisnes ni dia tak susah pun sebenarnya. Tak perlu nak belajar, tak perlu nak dapat CJ, tak perlu nak ada ijazah. Kan, yang pentingnya you nak buat dan dia sanggup untuk menguruskan masa dia. In fact, kalau berbisnes ni dia macam boleh dikatakan automatik. You tahu macam mana nak uruskan masa tu. Okay, sebab dia ada peringkat-peringkat dia lah. Okay, daripada zero tak tahu, and then you upgrade sikit. Okay, sampailah you jadi orang yang berjaya dalam bisnes tersebut. Okay. So saya juga dengan sukacitanya nak memberitahu kami dalam grup Irish, kami ada menganjurkan satu event, iaitu Business Talk. Yang mana dalam seminggu ni lah, dalam seminggu ni kami akan adakan event Business Talk. So kalau you all nak join talk ni, nanti saya akan upkan dia punya poster dan kami akan bermula pada esok. Okay, kami akan bermula esok. So kalau ada yang berminat untuk join Business Talk ni, boleh PM saya ataupun boleh komen je kat sini. Nanti I get back to you.
Okay, so kami akan mula besok sampai dalam seminggu tu lah. Okay. So kalau siapa-siapa nak join ataupun you all ada anak-anak yang baru habis sekolah, baru habis tengah belajar kat universiti, nak bagi pendedahan pada diorang, just let me know lah. Okay. So itu saja daripada saya petang ni. Terima kasih kepada yang dah join. Okay, saya minta maaf lah kalau ada kekacauan tadi budak-budak ni. Okay. So InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Muhammad Nurwawi hebat sangat. Okay, sama-sama lah kita hebat. Amin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.